Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pelajaran kita berkenaan dengan bahasa Al-Quran. Untuk hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pembincangan kita berkenaan dengan kata nama. Kalau kita jumpa perkataan sadiqin, tahulah kita bahawa dia ini adalah ismul fa'il, nama pelaku, orang yang benar. Al-kafirin, orang yang kafir. Contoh lain, khalidun, orang-orang yang kekal. Ini semua adalah ismul fa'il, nama pelaku. Fasiqin, orang-orang yang melakukan kefasikan. Khasirin, orang-orang yang rugi. Ya? Itu semua adalah ismul fa'il, nama pelaku, keluar daripada fa'il madhi, wazan nombor 1. Baik, tiba-tiba hari ini kita bersempat dengan satu perkataan, wahwa bikulli syai'in alim. Perkataan alim ini dia tak sama dengan pattern khasirin ataupun kafirin. Alim, ya. Jadi ya di hujung ni, sebelum huruf akhir ni. Jadi kalau kita kata dia ni kata nama pelaku, dia akan jadi alimun, ya. Tapi ini bukan alimun, ini alim. Jadi kita akan fokus kepada perkataan ini. Apakah nama perkataan ini di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran? Nama perkataan ini kita namakan ia sebagai kata nama berlebihan, atau juga disebut di dalam pembelajaran nahwu sebagai sighatul mubalaghah. Tak apalah ya, untuk istilah tu cuma tahu je dia ni adalah kata nama berlebihan. Apa yang saya maksudkan dengan kata nama berlebihan? Perkataan bahasa Arab yang kita belajar sebelum ini, dia bermula daripada kata dasar, ya. Ain lam mim. Ain lam mim itu kata dasar. Kemudian turun kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi fi'il madhinya adalah alima, fa'il mudhari'nya ialah ya'lamu. Jadi perkataannya adalah wazan nombor 1, alima, dan fa'il mudhari'nya adalah ya'lamu. Alima, ya'lamu ini adalah kata kerja, verb. Kemudian kita sudah belajar sebelum ini bagaimana nak menukarkan daripada verb ini, daripada kata kerja ini kepada kata nama pelaku. Untuk wazan nombor 1, kita tambahkan alif selepas huruf pertama. Alima menjadi alimun, bermaksud orang yang tahu, ya. Alimun, yang tahu. Sekiranya kita nak mengatakan bahawa sangat tahu ataupun pengetahuan ia tu melebihi daripada kebiasaan, kita akan sebut alimun. Alimun. Alimun ini dia akan memberi makna sangat tahu, atau diterjemah di dalam bahasa Melayu maha tahu. Kalau alimun, orang yang tahu, alimun dia akan memberi makna yang sangat tahu, yang maha tahu, ataupun yang pengetahuannya lebih daripada yang biasa. Alimun. Ia dipanggil kata nama berlebihan ataupun disebut sebagai sighatul mubalaghah. So alim, maha mengetahui, alam, sangat-sangat mengetahui. Jadi kedua-dua ini dikenali sebagai kata nama berlebihan yang keluar daripada kata nama pelaku. Kata nama pelaku yang tahu akhirnya menjadi yang sangat tahu dan yang sangat-sangat tahu. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim perkataan ini digunakan secara kerap. Contohnya alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allamul ghuyub. Semua ini digunakan dalam Al-Quranul Karim. Jadi base-nya adalah alim, ditingkatkan menjadi alim, maha mengetahui, dan alam, sangat-sangat mengetahui. Itu contoh, ya. Ghafara, fa'il mudhari'nya adalah
Fa'il mudhari'nya ialah yaghfiru. Dan apabila kita nak mengubah perkataan ini kepada nama pelaku, perkataan ghafara ini kita ubah kepada nama pelaku, iaitu ghafirun, pengampun. Ghafirun ini boleh ditingkatkan lagi dia punya sirah mubalaghah dia ataupun nama berlebihan dengan kita kata ghafur. Ghafur. Dan boleh ditingkatkan lagi dengan ghaffar. Jadi kedua-dua perkataan ini dikenali sebagai siratul mubalaghah ataupun kata nama berlebihan. Ghafirun, pengampun. Ghafur, maha pengampun. Ghaffar, sangat pengampun. Dan ini dikenali sebagai siratul mubalaghah. Ada beberapa wazan ataupun acuan yang boleh kita kenali bahawa perkataan tersebut adalah siratul mubalaghah. Di antara wazan-wazan ataupun acuan yang boleh membantu kita, yang pertama sekali adalah wazan fa'al. Contohnya khallaq, samma', samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht dalam Quran, ya. Akal, kadzab, jabbar, kafar, qawwam, awwab, tawwab dalam surah An-Nasr, innahu kana tawwaba awwahun. Semua perkataan ini mengikut wazan fa'al dan merupakan kata nama berlebihan ataupun siratul mubalaghah, ya. Semua perkataan ini mempunyai kata nama pelaku. Ada perkataan dia khaliqun, pencipta, khallaqun, yang maha mencipta. Ya, ada perkataan sami'un, samma'un. Ada perkataan akilun, up sikit akalun. Ada perkataan kadzibun, up sikit jadi kadzabun. Ya, semua ini adalah siratul mubalaghah mengikut wazan fa'alun. Dan ada satu lagi wazan yang juga terkenal adalah fa'ilun. Fa'ilun juga adalah wazan mubalaghah ataupun berlebihan yang digunakan dalam Al-Quranul Karim, ya. Contohnya adalah rahim. Rahim ini dia ada ismul fa'il dia, rahimun. Ya arhamar rahimin, ar-rahim, yang penyayang. Jadi kalau rahim, yang maha penyayang. Alim, yang maha mengetahui, ya. Qadir, basir, sami', baligh, alim. Semua ini adalah kata nama berlebihan, ya. Dan yang ketiga ialah fa'ul, mengikut wazan fa'ulun. Contohnya zalumun, kafurun, syakurun, jahulun. Dan semua ini mempunyai kata nama ismul fa'il biasa. Zalimun, yang zalim. Zalum, yang maha zalim, yang cukup zalim. Kafirun, kafur, syakirun, syakur. Jahilun akan menjadi jahul, yang sangat jahil. Jadi ini dinamakan siratul mubalaghah. Di mana siratul mubalaghah ni ia memberi maksud perkataan itu diangkatkan maknanya dengan lebih ekstrim sedikit berbanding dengan kata nama pelaku, dan ia mempunyai beberapa wazan yang terkenal, iaitu fa'alun, fa'ilun dan fa'ulun. Untuk peringkat yang seterusnya, saya ingin menerangkan suatu perkara yang amat penting yang ramai pelajar-pelajar bahasa Arab keliru berkenaan dengan perkara ini, iaitu apa yang dikenali sebagai kata nama sifat, ataupun dikenali juga di dalam nahunya ialah sifatul musyabbahah, kata nama sifat. Kata nama sifat ini berbeza dengan kata nama berlebihan ataupun siratul mubalaghah yang kita belajar sebelum ini. Siratul mubalaghah mempunyai kata nama pelaku, manakala kata nama sifat tidak akan ada kata nama pelaku.
Contohnya perkataan kabura yakburu, kabura maqtan 'indallah, yakburu. Ini adalah kata kerja, menjadi besar. Jadi dia terus melangkah kepada kata nama sifat, kabirun, dan dia tidak ada kata nama pelaku. Tidak ada perkataan kabirun, tak ada di dalam Al-Quran Karim, tidak ada kabirun, ya. Jadi ini dikenali sebagai kata nama sifat. Jadi ringkasnya, kata nama sifat ialah satu perkataan yang menerangkan sifat ataupun adjektif, ya. Dia tidak ada kata nama pelaku. Contoh sifatnya ialah tinggi, rendah, cantik, lemah, kuat. Semua itu dikenali sebagai kata nama sifat yang menjadikan orang ramai yang belajar bahasa Arab keliru sebab dia punya wazan ataupun acuannya hampir sama dengan satu wazan di dalam Sighatul Mubalaghah, ya, iaitu alim, qadir tadi, ya. Tapi ini kata nama sifat ataupun dikenali juga di dalam pelajaran nahwu sebagai as-sifatul musyabbahah. Kata nama sifat ini mempunyai beberapa acuan, ya. Acuan fa'ilun seperti karimun, azizun, kathirun, qadimun, syadidun, tawilun, kabirun, saghirun, jamilun. Untuk mengetahui makna, sila rujuk kepada bahagian kedua buku kita insya-Allah dan cari kata dasarnya dan akan dapat terus maknanya insya-Allah. Kalau tidak ada makna itu, kita boleh terjemah melalui makna asasnya dan kita katakan dia sebagai sifat, ya. Karimun bermaksud orang yang mulia. Azizun perkasa, kathirun banyak. Ini semua adalah sifat. Jadi wazan ini ramai yang belajar bahasa Al-Quran akan keliru dengan wazan Sighatul Mubalaghah. Ingat, ya, Sighatul Mubalaghah mempunyai nama pelaku, kata nama pelaku. Manakala perkataan ini dia tidak akan ada nama pelaku. Contohnya kalau karim, dia bermaksud orang yang bersifat pemurah ataupun baik, karim. Malakun karim. Jadi karim ini dia tidak akan ada perkataan karimun, tidak akan ada, takkan ada punya. Kalau kita kata karimun, dia akan jadi broken, tidak ada. Contoh lain perkataan kathirun, banyak, ya. Tidak akan ada perkataan kathirun, tidak ada. Baik, ini adalah wazan pertama. Itu beza di antara Sighatul Mubalaghah, kata nama berlebihan, dengan kata nama sifat. Wazan yang kedua yang terkenal ialah fa'ilun. Fa'ilun. Contohnya ialah hayyun. Hayyun ini asalnya ialah hayyun. Kemudian ya itu dimasukkan, diidghamkan menjadi hayyun. Hayyun maksudnya yang hidup, yang bersifat hidup. Farihun, yang gembira. Nakhirun, yang lebu, yang lusuh, ya. Izaman nakhirah. Wajilun, asifun, ashirun. Jadi ini semua adalah wazan untuk sifat, kata nama sifat, ya. Bermaksud dia yang bersifat hidup, yang bersifat, ya, ataupun yang gembira, yang hancur, yang lupuh, yang apa dan sebagainya. Wazan yang ketiga yang terkenal juga ialah af'alu. Af'alu ini biasanya dia melibatkan warna dan juga ataupun kekurangan, ya. Contohnya a'raj, a'ma, buta. Abtar, ahwa, aswad, hitam. Abyad, putih, ya. Boleh tengok makna dia dalam bab kedua buku kita insya-Allah. Ini wazan af'alu. Fa'lan. Fa'lan adalah wazan sifat, ya. Kalau jumpa perkataan yang ikut wazan ini, kemungkinan besar dia adalah bermakna sifat. Fa'lan, ghadban, hayran, sam'an, rahman. Dan satu lagi yang nombor 5, tapi ini kurang terkenal, ya, iaitu wazan fa'lun. Contohnya ialah hasanun dan ghadaqun. Ini adalah wazan-wazan yang terkenal, ya. Ada lagi wazan-wazan yang lain, tetapi kita hanya nak memperkenalkan sahaja dan sebagai mukaddimah, ya. Boleh belajar lagi lepas ni insya-Allah daripada guru-guru yang pakar insya-Allah di dalam
ilmu-ilmu nahwu ini. Tapi apa yang saya bagikan ini, apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai muqaddimah sahaja. Dan satu perkara penting yang perlu kita tahu sesudah kita mempelajari kata nama berlebihan dan juga kata nama sifat, iaitu apa yang dikenali sebagai kata nama perbandingan. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak ayat-ayat yang terdapat perbandingan, ya. Contohnya kita kata perkataan contohnya kita kata dalam Quran contoh dalam Quran ana aktsaru minka malan wa walada. Contoh, ya, ini daripada surah Al-Kahfi. Jadi perkataan aksaru ini dia sebenarnya adalah daripada kata nama sifat, ya, iaitu kasir yang bermaksud banyak. Apabila dia jadi aksaru ini dia mengikut satu wazan, nama dia af'alu. Dia bermaksud lebih, ya, lebih. Jadi kalau wazan af'alu ini dia akan bermakna lebih, ataupun dikenali dalam bahasa Inggeris. Kalau sesiapa yang belajar bahasa Inggeris, dia akan panggil sebagai komparatif ataupun superlatif, ya. Jadi kalau ana aksaru daripada kata sifat tadi ataupun sirah mubalaghah tadi, kita bentuk dia menjadi af'alu, maka dia akan jadi perbandingan ataupun dikenali di dalam bahasa Arab dipanggil ismu tafdil. Contohnya kita kata ana aktsaru minka. Jadi aku ini lebih banyak. Itu lebih banyak. Kalau kata nama biasa tadi katsirun, ya. Katsirun maksudnya banyak. So apabila kita nak kata lebih banyak, superlatif, kita akan jadi katakan dia aktsaru. Contohnya, ya. Jadi maksudnya kalau perkataan itu contohnya katsirun, dia akan jadi aksar, maksudnya lebih banyak, aksar. Aksar. Kalau perkataan itu contohnya alim, mengetahui, jadi kalau lebih mengetahui kita kata alim. Kalau lebih mengetahui a'lam, a'lam ini maknanya lebih mengetahui. Kabirun, ini sifat, ya. Kabirun, kita akan jumpa perkataan untuk akbar. Jadi semua ini aksar, a'lam, akbar, asghar dan sebagainya, ini diambil daripada kata nama pelaku ataupun kata nama sifat dan dibentuk dengan cara seperti itu. Jadi kalau berbentuk macam ini, dia adalah berasal daripada kata nama pelaku ataupun kata nama sifat, maka dia akan jadi nama lain, iaitu nama baru, iaitu namanya kata nama perbandingan ataupun kita kenali sebagai ismu tafdil, ya. Maksudnya kasir maknanya banyak, aksar menjadi lebih banyak, alim maksudnya tahu, a'lam lebih tahu. Sebab itulah kita sebut wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi Allah bagi mengetahui yang betul. Allahu a'lamu bis-shawab. Kabirun, maka dia akan jadi akbar. Ya, itu namanya kata nama perbandingan. Biasanya kalau nak bandingkan antara dua, kita kata biasanya kalau berlaku perbandingan antara dua, biasanya dia akan ada min. Min itu ialah bermaksud dari. Maknanya lebih besar dari, lebih tahu dari. Ya. Ini seperti komparatif di dalam bahasa Inggeris, disebut sebagai komparatif, ya. Jadi ini adalah kata nama perbandingan, ya. Jadi harap-harap semua dapat memahami dan ulang kaji, dan jangan lupa lakukan latihan melalui kuis yang kita sediakan bersama dengan pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.